Salam sejahtera, anda bersama saya Reza Zulkafli dan ini Niaga Awal. Kita mulakan dengan rangkuman ucapan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mengumumkan program Pemerkasa Plus. Menurut Perdana Menteri, ini adalah inisiatif terbaru kerajaan bagi membantu meringankan beban rakyat susulan pelaksanaan sekatan pergerakan penuh atau total lockdown yang bermula pada hari ini. Nilai keseluruhan program Pemerkasa Plus ini adalah berjumlah 40 bilion ringgit, di mana suntikan langsung fiskal kerajaan sebanyak 5 bilion ringgit. Langkah baru Pemerkasa Plus ini akan dilaksanakan berlandaskan 3 matlamat utama seperti berikut. Pertama, mempertingkatkan kapasiti kesihatan awam. Kedua, meneruskan agenda prihatin rakyat. Dan ketiga, menyokong kelangsungan perniagaan. Dan sementara itu, kerajaan juga bersetuju memperuntukkan 2.1 bilion ringgit bagi menambah kadar program Bantuan Prihatin Rakyat BPR. Perdana Menteri berkata BPR tambahan ini akan mula dimasukkan ke akaun penerima pada hujung Jun nanti. Dan bagi kategori isi rumah yang berpendapatan di bawah RM2,500, mereka akan menerima kadar BPR tambahan sebanyak RM500 lagi, dan isi rumah berpendapatan antara RM2,501 hingga RM5,000 akan menerima kadar sebanyak RM300. Golongan bujang pula akan menerima RM100. Dalam masa yang sama, Perdana Menteri turut memberitahu hasil perbincangan bersama Bank Negara Malaysia, industri perbankan beri jaminan dan komitmen penuh untuk terus berikan bantuan pembayaran balik pinjaman dan juga moratorium. Inisiatif ini akan dilaksanakan segera pada bulan ini yang dijangka memanfaatkan lebih dari 5 juta peminjam dengan nilai sehingga 30 bilion ringgit. Tambahnya, industri perbankan akan berikan maklumat lebih terperinci pada hari ini. Oleh itu, bagi semua golongan B40 dan rakyat yang terjejas ekoran kehilangan pekerjaan serta perusahaan mikro dan PKS yang tidak dibenarkan beroperasi dalam tempoh PKP, anda diberikan pilihan untuk mendapatkan kelulusan moratorium secara otomatik selama 3 bulan, atau boleh memilih untuk mendapatkan pengurangan bayaran balik secara ansuran sebanyak 50% selama tempoh 6 bulan. Dan kami akan bawakan lagi rangkuman ucapan Perdana Menteri berkenaan Pemerkasa Plus. Sebentar lagi kita ingin melihat sama ada pelan yang diumumkan semalam dapat bantu pemulihan ekonomi yang disasarkan pada tahun ini dan juga apakah cabaran pelaksanaan pelan Pemerkasa Plus ini di tengah kes COVID-19 di Malaysia meningkat dan mengambil kira vaksinasi yang berjalan. Kita bersama Ketua Ahli Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Al-Zanizam Abdul Rashid. Doktor, pertama sekali pakej bantuan 40 bilion ringgit suntikan langsung fiskal kerajaan sebanyak 5 bilion ringgit. Adakah ini sesuai dengan total lockdown yang kita hadapi mulai hari ini? Okey, kalau kita lihat tahun ini saja saya kira sudah 3 kali kerajaan mengumumkan pakej rangsangan ekonomi bermula dengan pakej permai pada bulan Januari 15 bilion, Pemerkasa 1.0 bulan Mac 20 bilion, kemudian baru-baru inilah semalam Pemerkasa Plus yang berjumlah 40 bilion. Jadi sudah 3 kali kerajaan mengumumkannya dan nilai ataupun peruntukan rangsangan ekonomi juga lihat semakin meningkat. Saya kira untuk kita kata cukup atau tidak, sesuai atau tidak, sukar kita nak kata macam tu, tapi kita nampak komitmen kerajaan seiring dengan situasi semasa yang mana kita tahu PKP penuh telah pun dilaksanakan pada hari ini, maka ia memerlukan suatu bentuk campur tangan kerajaan yang lebih tuntaslah berkenaan dengan bagaimana kesan ekonomi itu dapat diminimumkan. Dan Doktor, apa 3 bantuan yang Doktor rasa menarik dan 3 yang tiada dan mungkin patut ditambah dalam pelan Pemerkasa Plus tersebut? Okey, 3 yang menarik. Mungkin saya melihat dalam kerangka ekonomi konvensional lah, maksudnya dalam ekonomi yang biasa kita lihat. Saya lihat pemanjangan ataupun
pelanjutan tempoh kempen pemilikan rumah selama 6 bulan tu, saya kira sesuatu yang dikira menarik juga, kerana kalau kita lihat data yang ada berkenaan dengan jualan rumah yang tidak terjual ataupun unsur property unit semakin menurun. Dan saya kira perlanjutan tempoh kempen pemilikan rumah ni seharusnya akan menjadi satu katalis untuk mengurangkan lagi hartanah yang tidak terjual di dalam pasaran hartanah. Itu yang pertama. Kedua, pengecualian duty stamp untuk sektor otomotif, yang mana kita dapat lihat peningkatan di dalam jualan kenderaan juga sangat-sangat memberansangkan, dan ini seharusnya akan merancangkan lagi sektor ekonomi, terutamanya berkaitan dengan otomotif. Kerana kita tahu sektor otomotif ini merupakan sektor yang sangat kompleks. Dia mempunyai suatu rantaian yang luas lah dalam ekonomi, jadi dia akan ada besaran rantaian itu. Kemudian yang ketiga, potongan khas cukai kepada pemilik bangunan lah. Maksudnya dia bagi insentif untuk mengurangkan sewa sekurang-kurang 30%. Itu yang menarik lah bagi saya. Yang kena tambah, saya ada dua saja, program subsidi upah, kemudian dengan grant khas prihatin. Mungkin dua perkara ini perlu dilihat semula. Maksudnya kita perlu tambahkan lagi kerana kita dapat lihat dia punya responnya agak baik. Saya kira bantuan-bantuan seperti ini perlu ditambahkan lagi lah. Dan Dr. PM cakap kita mempunyai ruang fiskal yang terhad, namun ada netizen yang menyatakan suntikan fiskal 5 bilion ringgit ini adalah sekitar 0.35% daripada KDNK 2020, pakej 40 bilion sebesar sekitar 2.8% berbanding KDNK 2020. Haruskah kita masih risau tentang kedudukan kewangan negara, defisit negara di tengah krisis ini? Hutang kita 90% di dalam negara. Jadi masihkah kita perlu risaukan berkenaan dengan kadar hutang kerajaan di tengah krisis ini? Itulah perkara ni, jelas sebagai ahli ekonomi saya pun orang kata tu suka melihat data-data ataupun kajian-kajian empirikal. Kajian yang pernah dilakukan oleh pihak Bank of International Settlement BIS pada tahun 2011 menyatakan bahawa threshold hutang kerajaan adalah sekitar 85%. Maksudnya kalau 85% lebih 85% tu dia akan mengurangkan pertumbuhan ekonomi lah. Jadi kita dalam sekitar 58.5% dan ceiling pun dalam sekitar 60%. Jadi saya kira berdasarkan kajian empirikal oleh pihak BIS pada tahun 2011, nampak gaya kita memangnya mempunyai ruang. Dan kemudian seperti disebutkan tadi, lebih 90% hutang kita dalam ringgit Malaysia. Jadi kemungkinan untuk risiko mungkin itu sangat-sangat rendah kerana kerajaan tidak mungkin akan gagal membayar dalam hutangnya dalam berbentuk ringgit Malaysia. Dan setiap kali kerajaan menerbitkan hutang melalui Security Kerajaan Malaysia, Government Investment Issue ataupun sukuk, kita dapat setiap kali ianya terlebih langgan, dan pemilikan asing di dalam Security Kerajaan Malaysia juga sangat-sangat tinggi dalam sekitar 40%. Jadi itu menunjukkan bahawa keyakinan pelaku asing untuk membeli hutang-hutang kerajaan Malaysia. Jadi saya kira ruang ni memang ada. Cuma isunya adalah apakah bentuk buat bantuan yang perlu diberi, kemudian bagaimana bantuan-bantuan ini disalurkan dalam kadar yang segera, terutamanya bagi mereka yang di luar bandar, mereka yang tidak sampai internet dan sebagainya. Itu yang saya kira merupakan isu yang utamalah. Ruang fiskal, saya pendapat saya lah berdasarkan kajian BIS pun, saya rasa kerajaan sentiasa mempunyai ruang yang agak baik untuk memperkenalkan pakej tangkasan ekonomi yang seterusnya. Dan Doktor, jika pun kita ada belanja lebih untuk bantu rakyat, tidakkah nanti kita akan dapat balik melalui kutipan hasil cukai ketika ekonomi makmur kembali selepas ini, Doktor? Ya, itulah dia punya kitaran dia apabila ekonomi itu telah mula kembali pulih, dan kutipan cukai juga akan meningkat, apa yang dikatakan automatic stabilizer lah. Ini yang akan berlaku sebenarnya. Jadi saya kira bantuan-bantuan ataupun pakej rancangan ekonomi ini saya jangkakanlah akan diumumkan dari semasa ke semasa. Kerana kita dapat lihat trend tahun lepas pun, saya ingat dalam tak kurang 6 kali pengumuman dilakukan oleh pihak kerajaan untuk pakej rancangan ekonomi. Jadi saya kata dia punya modus operandi untuk tahun ini pun tidak kurang bezanya. Tahun ini saja masuk bulan 6 atau bulan Juni sudah 3 kali kita menyaksikan pengumuman dari kerajaan, dan saya kira pengumuman-pengumuman yang akan datang akan diumumkan dan saiznya mungkin akan ditingkatkan lagi.
Dan doktor, mari kita lihat perincian ni doktor ya. Kita lihat tambahan RM1 bilion untuk perbelanjaan berkaitan COVID-19 di bawah mempertingkatkan kapasiti kesihatan awam. Pandangan doktor, haruskah ini ditingkatkan lagi ataupun seperti kata doktor tadi, adakah bantuan-bantuan tambahan melihat kepada keperluan mungkin boleh diumumkan di masa hadapan? Adakah itu modus operandinya? Okey, kalau kita lihat pakej ni adalah pakej dikatakan pemerkasa plus, maksudnya kesinambungan daripada pemerkasa bulan Mac yang lalu. Dan pada bulan Mac yang lalu kita dapat lihat sektor kesihatan juga menerima satu allocation yang besar dan sebagainya. Jadi kesinambungan itu diteruskan dalam pemerkasa plus. Jadi saya kira 1 bilion atas dasar maksudnya sambungan daripada pakej yang lepas tu, saya kira sesuatu yang positif lah. Cuma mungkin dari segi aspek pemvaksinan ni mungkin saya rasa perlu dilihat semula, maksudnya perlu dipercepatkan. Maksudnya kalau boleh kita nak cepatkanlah program pemvaksinan supaya kita nak dapat orang kata itu imuniti berkelompok dalam kadar yang segera, dan itu lebih meyakinkan lagi untuk kita menghadapi apa yang dikatakan proses ekonomi yang lebih baik lah. Dan doktor, bantuan prihatin rakyat tambahan RM2.1 bilion akan dibayar bermula akhir Jun tahun ini. Bayaran akan dibuat kepada isi rumah dengan pendapatan di bawah RM2,500. Mampukah ini merangsang penggunaan dan paling penting sekali bantu isi rumah yang terkesan akibat dengan penutupan ekonomi total ini? Okey, bantuan ni memang sepatutnya akan merangsang perbelanjaan swasta ataupun kita panggil dia private consumption lah. Dan kalau kita lihat dari segi hierarki trend perbelanjaan bagi mereka yang B40, kebiasaannya mereka memang cenderung untuk berbelanja dengan lebih lagi. Dan ini sudah pasti akan kita tu meningkatkan lagi pertumbuhan di dalam private consumption. Cuma isunya adalah kita nak pastikan perbelanjaan ni dalam suasana yang sustainable lah, mengambil kira simpanan dan sebagainya lah, dan menggunakan faktor e-commerce dan sebagainya. Tapi dari segi peruntukan, dari segi kecenderungan bagi mereka yang B40 ni, mereka memang cenderung untuk berbelanja, dan ini seharusnya akan dapat membantu untuk merancangkan lagi sektor ekonomi negara. Dan Doktor, moratorium kepada kumpulan B40 dan PKS dan mereka yang terkesan pendapatan mereka, adakah doktor lihat perlu untuk moratorium ini diluaskan kepada semua orang? Ada netizen katakan ini adalah masa yang getir untuk M40 dan juga semua orang yang terkesan akibat total lockdown ini. Perkataannya pun total, doktor. Okey, dari segi moratorium, kita dapat lihat sebenarnya ianya lebih baiklah kita bersasar, kerana kalau kita nak bagi automatic moratorium dan itu merupakan satu pembaziran lah. Kerana setiap hutang tu kalau boleh kita nak selesaikan dalam jajaran ataupun dalam suasana yang mengikut tertentu dia punya schedule. Dan kalau kita tangguhkan, terutamanya bagi yang mereka tak memerlukan lah, itu boleh dikatakan sebagai suatu pembaziran lah. Jadi sebaik-baiknya penangguhan hutang ni kita bagi pada mereka yang betul-betul memerlukan, kerana dengan penangguhan itu dia akan orang kata tu memberi mereka ruang untuk menggunakan sumber yang ada tu untuk ke perkara yang lebih produktif lagi. Jadi itu yang menjadi satu pertimbangan lah dalam aspek moratorium. Dan doktor, kita melihat pelbagai program pakej rangsangan bernilai lebih RM100 bilion masih dalam proses pelaksanaan. Saya tahu tujuan kerajaan adalah untuk dengan izinnya stretch dana ini kepada sepanjang yang mungkin untuk pastikan kesan yang dengan izinnya sustainable. Adakah ia berkesan dalam pastikan pertumbuhan keyakinan perniagaan dan juga pengguna, ataupun adakah ia harus dilaksanakan dengan pantas untuk pastikan bahawa kesannya lebih besar pada masa yang singkat? Itu saya katakan tadi, tahun ini saja kita dah melihat ataupun telah menyaksikan 3 kali pengumuman. Jadi saya kira itu merupakan satu indication lah ataupun penanda bahawa kerajaan sentiasa memberi komitmen untuk memperkenalkan pakej-pakej rancangan ekonomi yang seterusnya. Jadi saya rasa itu seharusnya dapatlah mengurus sentimen, dapat mengurus expectation ataupun jangkaan di kalangan para peniaga, terutama pada yang kecil. Tapi yang paling utama itulah kita nak pastikan bantuan itu sampai dalam keadaan yang segera. Jadi di sini peranan maklumat, peranan untuk memudah carakan
orang kata tu proses, prosedur dan sebagainya supaya itu terutamanya proses birokrasi dan sebagainya dapat dikurangkan untuk memastikan bantuan itu sampai dalam kadar yang segera. Ada doktor tahu ada mungkin cabaran masalah penyampaian bantuan ini kepada kumpulan sasaran? Doktor ada menyatakan bahawa berkenaan dengan permudahkan proses penyampaian tersebut. Ada doktor tahu mungkin cabaran dalam penyampaian bantuan yang telah diumumkan sebelum-sebelum ini? Saya melihat dalam kerangka untuk anecdotal evidence lah, ada yang menyatakan bahawa masalah internet dan sebagainya. Maksudnya terutamanya bagi mereka yang di luar bandar dan sebagainya, itu mungkin satu cabaran yang antara cabaran lah saya rasa yang perlu kita akui dan perlu diselesaikan dengan baik lah, kerana tak semua yang orang kata tu cakna tentang penggunaan internet dan sebagainya. Jadi ini adalah perkara yang perlu diambil kira supaya proses bantuan itu boleh diberi lebih lancar lagi. Dan doktor, adakah wujud kerisauan kadar inflasi akan lebih tinggi daripada jangkaan Bank Negara sebelum ini atas 5% pada suku kedua? Dan adakah inflasi tinggi akan jadi ancaman kepada pemulihan seperti yang dibincangkan di Amerika contohnya? Okey, inflasi yang dibincangkan di Amerika dalam konteks ataupun kerangka apakah policy rate ataupun kadar faedah mereka akan dinaikkan, dan kita risau situasi yang sama akan berlaku di Malaysia jugalah. Memang betul, maksudnya inflasi ini merupakan suatu penanda aras oleh pihak Bank Pusat dalam merangka kata tu dia punya dasar. Tapi kita kena lihat dia punya punca kenaikan inflasi itu. Dia bukan bersifat kata tu disebabkan faktor permintaan. Dia banyak disebabkan oleh faktor kos. Dan ini telah pun dinyatakan oleh pihak Bank Negara, ini banyak disumbang oleh harga minyak. Jadi untuk menyatakan bahawa kadar inflasi yang tinggi akan memaksa pihak Bank Negara untuk menaikkan OPR dalam masa terdekat ini, itu merupakan sesuatu yang agak premature lah. Dan ini telah pun dinyatakan dalam banyak sesi. Maksudnya bila mengatakan inflasi itu disebabkan oleh kos ataupun harga minyak, maka ia merupakan satu impliedly orang kata tu macam OPR tu mungkin akan kekal lah. Jadi dalam konteks monetary tightening tu, saya rasa untuk tahun ini mungkin tidak berlaku lah. Dan menurut Jabatan Statistik Peniaga lebih yakin pada suku tahun kedua 2021 dengan petunjuk keyakinan yang lebih baik berbanding daripada yang dicatatkan pada suku tahun lalu. Dan tentunya persepsi peniaga pada ketika itu tidak mengambil kira pelaksanaan PKP 3.0 dan juga sekatan pergerakan total. Mampukah pelan ini pastikan pemulihan kita berjalan lancar, perniagaan juga baik, dalam masa yang sama ada tingkatkan keyakinan oleh perniagaan ini untuk melabur dan juga meningkatkan perbelanjaan mereka? Okey, kalau kita lihat dinamik ekonomi Malaysia buat masa ini dari segi sektor luaran, ekspor negara memang mencatatkan kenaikan yang agak memberangsangkanlah. Jadi saya kira peniaga-peniaga yang berkaitan dengan sektor ekspor dan juga SME ataupun PKS yang berkaitan dengan ekspor seharusnya mendapat orang kata tu suatu bentuk limpahan yang positif lah. Cuma ialah situasi itu tidak sekata dan agak uneven lah. Jadi dalam hal ini saya kira bantuan ataupun pakej rancangan ekonomi yang seterusnya juga akan memainkan peranan lah dalam orang kata tu untuk memastikan proses pemulihan ini dapat diurus dengan baik. Terima kasih Ketua Ahli Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad Dr. Muhammad Azlan Riza Abdul Rashid membincangkan berkenaan dengan Pelan Pemerkasa Plus dan juga apakah cabaran dan apakah yang disukai beliau tentang pelan tersebut dan juga apa yang diinginkan beliau untuk ditambah dalam pelan tersebut. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini dengan lebih banyak rangkuman berkenaan dengan Pelan Pemerkasa Plus yang diumumkan semalam oleh Perdana Menteri.